Saudara, kita baru saja tamat menunaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa, dan pastinya kita sekarang ini sedang meraihkan Syawal, dan peluang untuk dalam kita meraihkan Syawal ini bersama-sama untuk kita kunjung-mengunjung antara satu sama lain. Dan apa yang menariknya di Malaysia, tidak kira berbilang bangsa, berbilang kaum, kita mampu untuk berkunjung, tidak kira kaum India, Cina, Melayu, yang pastinya kita semua keluarga Malaysia. Dan untuk bercakap berkenaan dengan perayaan dan juga perpaduan, kita nak gabungkan sekali, nak menjadikan sambutan perayaan ini adalah asas perpaduan. Dan untuk bercakap berkenaan dengan topik itu, kita bersama dengan Dr. Muhammad Syamsi Noor Abdul Aziz, pensyarah kanan Pusat Latihan Intern dan Pengayaan Akademik Citra Universiti Melaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, kalau kita imbas kembali sambutan perayaan asas perpaduan, apa yang dimaksudkan dengan topik itu sendiri, Doktor? Okey, pertamanya kalau kita lihat bahawa sambutan perayaan ini sebenarnya adalah satu aset. Aset sebabnya di negara-negara lain dia kurang, dia tak sampai tahap macam kita. Mana kita ni macam buat open house kan, kita buat ramai-ramai Melayu, Cina, India, macam yang Syai cakap tadi. Dan bagaimana yang kita nak bincangkan pada saya adalah sambutan perayaan itu juga merupakan asas kepada perpaduan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. Dan sebagainya, maka kita boleh menjadikan sambutan perayaan ini sebagai satu bentuk platform, satu bentuk mekanisme untuk kita mencapai perpaduan antara kaum. Okey, baik. Jadi kalau kita maksudkan dengan perpaduan itu tadi, konteks negara majmuk seperti Malaysia, kemajmukan kita juga adalah sesuatu yang unik, kerana jika melihat kepada situasi negara jiran, walaupun di Australia sekalipun, mereka juga negara majmuk, namun ada perbezaan antara negara mereka dan juga negara kita. Apa komen, Doktor? Okey. Pertamanya saya rasa bila kita bercakap tentang kemajmukan, bermaksud kita bercakap tentang kepelbagaian, kan? Dan kepelbagaian ini kalau kita lihat sebenarnya juga membawa maksud kerencaman. Contohnya di dalam negara kita ni, selain daripada kita bercakap tentang orang Melayu, orang Cina, orang India, tetapi kita juga ada lagi sahabat-sahabat kita di seberang laut lah, etnik di Sabah, di Sarawak, dan semua ini merupakan satu yang seperti saya kata tadi, seumpama kita kata sekebun cinta nan berbunga. Sekebun cinta. Tadi saya dah nyanyi, saya sebab tak boleh nak nyanyi ke. Jadi kalau kita lihat, kepelbagaian ini adalah satu bentuk aset sekali lagi kepada negara. Dan kalau kita nak melihat tentang bagaimana perpaduan ni boleh menjadi bagaimana sambutan perayaan ini menjadi aset kepada perpaduan, asas kepada perpaduan, kita sepatutnya juga boleh melihat daripada dua lagi perkara sebelum perpaduan, iaitu kesepaduan dan penyatu paduan. Saya maklumkan macam ini. Perpaduan ni sebenarnya membawa maksud satu. Satu bahasa, satu agama, satu negara. Tapi untuk mencapai tu, Syai, macam saya kata tadi, kita ni ada kepelbagaian, ada kerencaman. Kita punya, orang kata, asal-usul itu ada perbezaan. Tetapi untuk jadi perpaduan ini adalah kita katakan sebagai satu perkara yang kita idamkan. Tetapi bukanlah bermaksudnya benda tu kita tak capai maka kita dalam keadaan berpecah belah sekarang. Tidak. Malaysia hari ini, Syai, kita boleh katakan sebagai berada dalam keadaan kesepaduan, di mana kita ada toleransi, kita ada kefahaman di antara kaum dan sebagainya. Baik. Maka bila kita kata kita dalam kesepaduan, kita ni nak menuju kepada perpaduan tadi. Maka di situlah kita dalam proses penyatu paduan. Penyatu paduan ni datang daripada pelbagai side lah, daripada side kita semua sebagai rakyat, ataupun dia datang daripada daripada atas kepada bawah, iaitu daripada pihak kerajaan. Okey, baik. Kalau kita ikutkan proses yang Doktor nyatakan itu tadi, saya lebih melihat kepada kefahaman rakyat Malaysia yang kita gelar sekarang keluarga Malaysia untuk faham tentang apa pentingnya perpaduan dalam negara dan apa yang impak yang boleh kita dapat daripada kesepaduan dan juga perpaduan yang kita ingin capai daripada dulu sehingga kini, yang saya rasa sekarang pun Malaysia dah berjaya, sudah menuju ke negara yang maju. Tapi apa pentingnya perpaduan ini untuk kita membina lebih negara yang dikenali ramai? Saya nak jawab soalan ni dalam bentuk
analogi, boleh Syah? Boleh. Okey, bila tak balik raya kan, kita contohlah kita daripada KL nak balik ke Kedah contohnya. Kita akan gunakan pelbagai jenis panduan. Mungkin kita guna Waze, ada orang pakai Google Map dan lain-lain lah. Maka dalam perjalanan itu juga kita akan dapat banyak signboard. Ada tempat suruh bagi boleh laju sikit, ada tempat double line dan sebagainya. Begitu juga dengan kita nakkan kemajuan. Nakkan kemajuan, nakkan perpaduan tu, dia ada roadmap dia. Dia ada prosesnya, ada undang-undang dan peraturannya. Maka kalau kita lihatlah apa yang kita perlukan adalah bangsa Malaysia ni sebenarnya memerlukan kepada pemupukan etos bangsa. Apa etos ni? Agak dah saya mesti nak tanya mana. Etos ni bermaksud watak ataupun karakter bangsa tu. Untuk mencapai tahap sebuah negara bangsa Malaysia ni pun sebenarnya belum lagi wujud, tapi dia dalam proses. Itu saya kata tadi, perpaduan tu kita nak, tapi kita dalam kesepaduan. Prosesnya tu dinamakan penyatu paduan. Jadi etos bangsa yang perlu ada adalah sebagai contohnya nilai. Nilai hormat menghormati, nilai toleransi dan sebagainya. Jadi semua perkara-perkara ini adalah etos. Semua etos ini boleh menyumbang ke arah perpaduan. Jadi kalau kita ikut apa yang sedia maklum Doktor katakan itu tadi, sambutan perayaan ini sebenarnya banyak berasaskan kepercayaan agama, banyak berlatar belakangkan bangsa. Kita kata bangsa itu melambangkan cara mereka hidup dan sebagainya. Dan kalau kita ikut, kemajmukan negara kita adalah unik kerana terbahagi mengikut etnik dan juga agama. Jadi persoalannya di sini, sejauh manakah sambutan perayaan ini mampu menjadi platform untuk memupuk perpaduan di kalangan keluarga Malaysia, dan adakah ia boleh diambil secara keseluruhannya atau terhad kepada adat dan tradisi setempat sahaja? Okey, saya suka soalan ini, Syai. Bila sebut tentang sambutan perayaan ni, sebenarnya sebutan perayaan ni dia macam tempat kita belajar sebenarnya, Syai. Belajar apa? Belajar mengenali diri kita, belajar mengenali jiran-jiran kita dan juga kaum-kaum lain. Saya bagi contoh macam ini. Raya itu makan tak rendang? Makan? Rendang kan? Rendang sedap. Sampai tanya makan ke tak? Banyak ke sikit tak ada jawab. Tak ada jawab. Rendang ni nak buat ni, orang kata benda yang renyah. Dalam rendang tu nanti kita nak kena, ada benda yang kita kena tumis. Ada benda kita kena sangai kan, dengan jintan manisnya, dengan biji ketumbar dia dan macam-macam lah. Jadi dan bila kita nak buat rendang tu sedap, orang selalu sebut, bila kita tanya tukang-tukang masak, tanya pakcik-makcik tu yang dah tua-tua ni kan, yang dah berpengalaman lama buat rendang, kata kau letak je secukup rasa. Agak-agak. Yang tu. Begitulah juga. Agak-agak je kan. Agak-agak je. Begitulah juga dengan perpaduan. Untuk mendapatkan perpaduan tu dia ada prosesnya, dia ada ramuannya. Ada macam kalau buat rendang tadi, itulah saya kata dengan jintan putih, jintan manis, dengan biji ketumbarnya, dengan boleh salin tak? Boleh salin lagi resepi. Daun kunyit dan macam-macam lagi lah. Memang jenuh kalau buat tu. Tetapi kalau dalam negara ni, antara perkaranya adalah pertama kita tahu dia punya proses. Dan kita boleh belajar sebenarnya dengan ramuan-ramuan. Antara ramuannya adalah, contohlah, saya selalu tanya dengan saya punya pelajar-pelajar, apa beza? Dia kata, siapa sini pernah pakai baju kurung? Ramai angkat tangan. Okey. Tapi saya tanya, apa beza baju kurung Pahang dengan baju kurung Kedah? Kita tanya penonton, apa beza dia sebenarnya? Mula yang mula macam goyang. Dia kata, cakaplah yang Kedah tu orang Kedah pakai. Yang Pahang ni orang Pahang pakai. Kata tak kenalah. Padahal ada beza kan. Ada segi pesaknya, ada segi potongan tangan. Ini semua adalah ilmu. Yang menjadikan kita mengenali orang lain. Ada perbezaannya. Contoh lagi, bila jangan sambutan perayaan, ada hari terbuka contohnya. Sebenarnya etnik ni kita boleh kenal ni dengan daripada segi kita melihat nama. Kadang-kadang kan nama-nama keluarga ni kita boleh tahu orang ni Hokkien ke, Hakka ke, dia ada input sebenarnya daripada nama. Kemudian juga kita boleh tengok daripada lenggok bahasa lain, orang Tamil, orang Malayali, Telugu, dia ada dialek dia. Lorat dia tu ada, lorat. Kita boleh kenal orang Melayu lah. Orang Kedah lain, orang Negeri Sembilan lain dan sebagainya. Okey, baik, sebenarnya kita nak korek lagi apa ramuan ataupun resepi-resepi untuk menyatu padukan keluarga Malaysia. Tapi Lensa IPT nak berjeda seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.